Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab Ikram Muslimin, akhlak yang mulia. Hadis ke-61. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna rajula kana fi man kana qablakum attahul malak liyaqbida ruhah faqila lahu hal amilta min khairin qala ma a'lam qila lahu unzur qala ma a'lam syai'an ghairu anni kuntu ubayi'un nas fid dunya wa ujazihim fa unzirul musir wa atajawazu 'anil mu'sir fa adkhalahu Allahul jannah. Rawahu Bukhari. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang lelaki daripada umat sebelum kamu, apabila malaikat datang untuk mengambil rohnya, dan setelah rohnya diambil dan dia telah berpindah daripada alam dunia ini ke alam yang lain, maka dia ditanya, apakah kamu pernah melakukan apa-apa kebaikan? Dia menjawab, saya tidak tahu yang saya ada amalan sedemikian. Maka dikatakan kepadanya, renungkan kehidupan kamu yang dahulu dan fikirkan. Dia menjawab lagi, dalam pengetahuan saya tidak mempunyai amalan yang sedemikian. Cuma dalam kehidupan dunia, saya berjual beli dan bermuamalah, berurusan dengan orang ramai, dan dalam hal itu saya memberi penangguhan pembayaran kepada orang-orang yang senang, dan saya memaafkan orang-orang yang susah, yang tidak mampu. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk Ikram Muslimin, akhlak yang mulia. Hadis 61 yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Huzaifah hadis ni Huzaifah Ibn al-Yaman. Nama ni juga pernah disebutkan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah Ibn al-Yaman ni dia lahir dekat Mekah, orang Mekah, tetapi ayah dia bawa dia ke Madinah, duduk di Yathrib sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi dia ni lahir kat Mekah, membesar di Madinah. Ayah dia ni seorang businessman lah. Dia disebutkan bahawa Al-Yaman, Huzaifah Ibn al-Yaman, bukan orang Yaman. Nama ayah dia mana? Al-Yaman. Ada riwayat menyebutkan nama Al-Yaman tu mengambil kira bahawa yang ayah dia ni, dia adalah musuh-musuh dia dekat Mekah. Jadi dia kena lari ke Madinah, duduk di sana, dan dia mendapatkan pelindungan pada orang Madinah. Itu ada dikait dengan nama Al-Yaman. Yaman ni macam ada beri pelindungan. Jadi ayah dia ni ulang alik Mekah Madinah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dia Nabi berdakwah, ayah dia beriman, dan dia ni si Huzaifah ni dia Islam, dia menerima dakwah Nabi tu ketika mana dia di Madinah. Dia tak jumpa Nabi, tapi dia Islam melalui ayah dia Al-Yaman. Sehinggalah pada satu ketika dia sangat rindu nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang berjumpa dengan Nabi, dan soalan yang ditanya pada Nabi, wahai Rasulullah, aku ni orang Mekah ke orang Madinah? Orang Muhajirin ke orang Ansar? Sebab dia lahir dekat Mekah tetapi membesar di Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, kamu nak yang mana? Dia kata, Nabi tanya.
Atau Huzaifah dia kata, aku pilih jadi orang Ansar lah, orang Madinah. Dan Nabi SAW bila dia bersembang dengan Huzaifah, cakap Nabi dia sebutkan Huzaifah ni ada 3 kelebihan yang ada pada dia. Pertama, kata Nabi SAW, Huzaifah ni orang cerdik. Orang cerdik, pandai, cepat tangkap. Apa-apa yang diajar oleh Nabi itu dia terus tangkap terus Huzaifah. Yang kedua, kata Nabi SAW, Huzaifah ni orang yang cepat melakukan apa yang Nabi perintahkan. Apa-apa Nabi kata benda baik ataupun benda buruk, tinggalkan. Jadi Huzaifah ni seorang yang dengar je terus buat. Dengar je terus buat. Itu kelebihan yang ada pada Huzaifah. Dan ketiga, kata Nabi SAW, Huzaifah ni ialah seorang yang sangat pandai menyimpan rahsia. Sebab itu Huzaifah ni salah satu dia punya kelebihan dia ni dipanggil sebagai sirrun Nabi SAW. Dia ni pemegang rahsia Nabi. Jadi Nabi SAW ni banyak rahsia-rahsia dia. Orang kata rahsia sulit Nabi lah, kan? Banyak rahsia Nabi. Jadi ada Nabi ketika mana berada di Madinah, Nabi ni dia kenal orang-orang munafik dekat Madinah. Dia tahu orang ni. Maka Nabi SAW dia panggil Huzaifah Ibn al-Yaman ni, dia ceritakan pada Huzaifah, orang ini munafik, yang ni munafik, yang ni munafik, yang ni munafik. Jadi seorang aja sahabat Nabi yang Nabi ceritakan pada dia siapakah dia orang munafik tu secara jelas. Ni yang ni munafik. Jadi Huzaifah ni dia menyimpan rahsia Nabi. Jadi dia tahu dia simpan. Apabila Nabi SAW wafat, khalifah pertama naik Abu Bakar, masa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ramai sahabat-sahabat ni jumpa Huzaifah, tanya munafik kau ni, munafik kau ni. Tapi Nabi dia tak cerita. Zaman Umar Al-Khattab, masa dia jadi pemerintah, dia tanya pada Huzaifah, ada tak dalam kalangan kaki tangan aku ni, gubernur-gubernur aku ni yang munafik? Huzaifah dia kata ada. Dia kata, jadi Umar Al-Khattab dia risau, dia pun dia cari-cari. Lepas tu dia tanya pada Huzaifah, siapa orang dia? Huzaifah tak bagi tahu. Huzaifah dia memegang rahsia Nabi. Kemudian selepas itu, tak lama selepas itu, Umar Al-Khattab dia pecat seorang gubernur. Maka Huzaifah kata betul lah, itu orang dia. Hebatnya Huzaifah Ibn Yaman. Dan biasanya para sahabat dan juga Umar Al-Khattab, mereka ni kalau ada orang meninggal, mereka akan tunggu Huzaifah dulu. Ada orang meninggal, tunggu. Pergi rumah macam orang meninggal tempat lain, pergi jumpa Huzaifah tu. Huzaifah pergi tak? Kalau pergi kita follow dia. Kalau dia tak pergi, kita tak pergi lah. Sebab orang tu adalah munafik. Kalau Huzaifah tak pergi. Itu kehidupan Huzaifah. Okey, dalam hadis ini disebutkan satu ketika Huzaifah ni mendengar Nabi SAW menceritakan bahawa ada lelaki kana fiman kana qablakum. Maksudnya lelaki ini bukan daripada zaman sebelum kamu, mungkin Bani Israel, zaman Nabi-Nabi sebelum ini. Kata Nabi SAW, yang mana lelaki itu atahul malak liyaqbita ruhah. Lelaki itu didatangi oleh malaikat untuk mengambil ruh dia, mengambil nyawa dia kan. Faqila lahu, maka ditanya kepada lelaki itu, malaikat cabut nyawa ni lah. Faqila lahu hal amil min khair, kamu ada buat benda baik tak? Begini benda baik. Apa benda baik yang kamu ada buat? Maka lelaki itu dia kata, aku tak tahu. Dia kata, la a'lam. Kemudian malaikat tu dia kata, qila lahu unzur, fikir sejenak, tengok, ingat balik apa benda baik yang ada kan kamu buat. Qala, kata lelaki itu, ma a'lam syai'a, aku tak ada benda baik aku buat, biasa je, dia kata. Kemudian kata lelaki itu, ghaira, melainkan anni kuntu ubayi'un nas, aku ni seorang businessman, kata dia, aku seorang businessman, ubayi'un nas fi dunya wa ujazihim, aku ni banyak jual beli dengan manusia dan aku buat baik kepada orang-orang yang bermuamalah dengan aku. Maka kata lelaki itu ada dua benda yang dia buat dalam dia bisnes tu. Fa unziru musira, dia kata. Fa unziru musira,
Aku bagi orang yang senang, ialah orang yang beli tu ada orang kaya, ada orang miskin. Bagi orang yang senang ni, kalau dia nak minta tangguh, bayar lewat sikit ke kan. Ialah ada orang berhutang dan sebagainya kan. Dia kata aku izinkan, aku bagi tak kisah. Jenis orang yang mudah, memudahkan urusan orang yang berhutang. Tak apa nak tangguh lagi boleh. Nak tangguh lagi dia bagi ruang. Tak ada duit lagi nak tangguh lagi. Boleh tangguh lagi. Itu yang pertama yang dia buat kata dia. Dan yang kedua kata lelaki ini, wa atajawazu anil mu'sir. Dan aku memberikan kemaafan bagi orang yang susah, yang tak mampu. Jadi ada orang yang beli barang dia yang berhutang, akhirnya tak mampu nak bayar. Yang mana sifat yang ada pada ni dia maafkan. Okeylah, halal. Halal. Kalau kita pergi Mekah tu, beli barang halal kan. Maksud kata halal. Jadi mana yang mampu nak bayar lewat, boleh diizinkan. Tapi siapa yang tak mampu, maka dia maafkan. Dia sedekah aja kan. Lillahi ta'ala. Dua sifat ni ada pada dia. Dengan dua sifat ni lah, kata Nabi SAW, fa'adkhalahu Allahul jannah. Dua sifat ini yang ada pada dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga. Jadi bila kita baca hadis ni, dua sifat ni perlu ada pada diri kita. Walaupun kita ni bukan businessman, kan, tapi apabila kita ni bermuamalah mungkin dengan adik-beradik, ada pinjam duit dengan kawan-kawan kan, yang melibatkan keuangan, jadi kita perlu ada tolerate. Orang beri satu tarikh minta lewat. Kalau ada keperluan, maksudnya kita perlu beri. Jangan terlalu ketat kan, beri. Dan kalau kita ni ada kemampuan, kita rasakan alah, tengok orang tu susah sikit kan, tak berapa mampu, susah nak bayar, minta tangguh. Dan hutang tu kita rasakan bukanlah benda yang berat sangat, tak besar sangat, dan kita mampu untuk menghalalkan terus, maka itu yang terbaik kita buat. Halal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurga. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga dua-dua sifat yang baik ini ada pada kita. Kalau tak ada, kita pupuklah sifat itu supaya ada dalam diri kita. Insya-Allah, moga kita amalkan. Kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.